النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Encik Zakwan selaku pengurusi Masjid Ar-Rahman, Barisan Imam Barisan Ahli Jatan Kuasa Surau Ar-Rahman, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sejak daripada kita belum lahir lagi ke alam dunia, Allah Subhanahu wa taala tak pernah berhenti walau sesaat dan seketika untuk melimpahkan kepada kita, tiap-tiap orang di kalangan kita, dengan nikmat yang begitu banyak. Allah Ta'ala yang ciptakan kita, Allah yang lahirkan kita ke dunia, Allah yang jaga makan minum kita, Allah jaga keperluan kita, dan Allah juga sebagai tanda sayang Dia telah ciptakan syurga untuk kita semua. Kita belum lagi lahir ke dunia, Allah dah ciptakan syurga beserta dengan keindahannya. Dan Allah telah firman, a'datu li'ibadiyas salihin, aku telah mempersiapkan untuk hamba aku yang baik di dunia, yang soleh, yang taat pada perintah aku, yang ikut sunnah Nabi aku, yang mengamalkan agama aku, yang buat pengorbanan untuk agama aku, yang membantu menyebarkan agama aku untuk mereka. Mala ainun ra'at, satu kediaman, satu wilayah, satu tempat tinggal. La ainun ra'at, yang indahnya syurga ini belum pernah ada mana-mana mata di antara mata manusia di dunia yang pernah melihat syurga Allah. Wala udhunun sami'at, dan telinga manusia tak pernah mendengar kemerduan bunyi yang ada dalam syurga Allah. Wala khatara ala qalbi bashar, dan Allah Ta'ala ciptakan syurga yang mana keindahannya tidak pernah terlintas dalam hati dan fikiran manusia. Kerana itulah tuan-tuan dan rahmat oleh Allah, kerana syurga Allah itu pasti, neraka Allah Ta'ala itu benar,
kehidupan ini benar. Pengutusan kita ke alam dunia ini satu kebenaran. Allah ciptakan manusia dengan penuh keseriusan, kesungguhan, bukan main-main. Allah buat kita dengan sepenuh kesempurnaan, penciptaan yang paling sempurna. Alam semesta diciptakan untuk manusia, dan Allah perintahkan kalam untuk menulis takdir kita sampai hari kiamat. Maka di antara benda yang kalam tulis adalah kita semua bakal dilahirkan di kalangan umat akhir zaman yang datang ke alam dunia sebelum dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi dunia yang indah yang kita tengok pada hari ini, laut yang menghijau, koral-koral yang kita tengok tadi cantik, bangunan-bangunan pencakar langit di KLCC, KL Tower, kita tengok berbagai bangunan-bangunan tinggi yang sedang diciptakan oleh manusia pada hari ini. Seakan-akan mereka nak menghalang datangnya hari kiamat. Tetapi Allah bagi tahu inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat telah hampir tiba. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sengaja aku sembunyikan tarikh berlakunya hari kiamat supaya pendosa akan terus melakukan dosa dalam keadaan dia tak sedar bila nak berlaku hari kiamat. Dia memperbanyakkan dosa dan maksiat sehingga dihumban dalam api neraka. Sementara orang soleh akan meningkatkan pengorbanan, ketaatan, takarrub kepada Allah. Dia memburu tingkat-tingkat yang tertinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, "Mata taqumus saah ya Rasulullah?" Bila nak berlaku kiamat wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya sama dengan tak tahu dengan orang yang bertanya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kiamat adalah merupakan rahsia mutlak Allah Subhanahu wa taala. 5 ilmu ghaib yang Allah sampaikan dalam surah Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Allah juga tahu tentang ilmu turun hujan. Di mana nak turun hujan, bila nak turun hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu bayi dalam kandungan seorang ibu, bayi yang bahagia atau bayi yang celaka, anak yang malang atau anak yang bawa keuntungan pada ibu bapanya. Dan juga tuan-tuan rahmati Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Allah kata tak ada siapa yang tahu apa pekerjaan yang dia nak dilakukan pada esok hari. Sama ada kita nak balik atau kita tak jadi balik, semua dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan rahsia paling hebat, paling mutlak milik Allah taala, iaitu tak ada siapa pun yang tahu di bumi mana dia nak mati. Tak ada siapa boleh tentukan di tanah mana dia nak mati, negara mana dia nak mati di rumah, nak mati di jalan raya, nak mati di udara, nak mati di laut. Semuanya pasti berlaku tuan-tuan rahmati Allah. Kita tak akan mampu nak lari daripada kiamat, sama ada kiamat kecil atau kiamat besar. Kalau kita terselamat daripada kiamat besar, semua orang tak akan mampu lari daripada kiamat kecil, iaitu al-maut, kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Semua manusia yang hidup di dunia tak nak mati. Semua orang kalau boleh tak nak mati. Orang alim pun tak nak mati. Orang jahil pun tak nak mati. Orang kaya pun tak nak mati. Orang miskin pun tak nak mati. Kalau boleh semua orang di antara kita nak hidup kekal di dunia. Tetapi sunnatullah tuan-tuan yang mulia, sebagaimana kita datang ke alam dunia sementara seketika, sekejap saja. Nanti di hari kiamat Allah telah akan tanya kita, berapa lama kamu hidup di dunia? Waktu itu manusia akan jawab, qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Kami cuma datang sehari atau setengah hari saja Allah ke dunia. Tapi bodohnya kami, dalam tempoh setengah hari tadi, kalau kami korban sungguh-sungguh untuk agama, setengah hari lahir ke dunia, boleh duduk dalam syurga selama-lamanya. Tapi kalau tak betul merencana kehidupan, setengah hari datang ke dunia, tapi merana dalam neraka buat selama-lamanya. Tak akan patah balik lagi. Selangkah kita melangkah ke alam maut, selangkah kita melangkah masuk ke alam barzakh. Sampai hari ini orang yang mati sejak zaman Nabi Adam AS tak boleh keluar daripada alam barzakh, tuan-tuan yang mulia, dan tidak pernah patah balik. Satu orang pun manusia tak mampu nak balik ke alam dunia, nak beritahu kepada kita apa kenyataan hakikat yang sedang mereka lalui, Masya Allah. Sebab itu ketika mana Nabi SAW
berperang dalam peperangan Badar. Nabi telah bunuh semua ketua-ketua Quraisy. Abu Jahal telah mati. Waktu itu banyak Nadar bin Haris, orang yang kuat memusuhi Islam, telah dibunuh oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi campak mereka dalam telaga lama, tuan-tuan, telaga buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercakap dengan mereka, wahai musuh-musuh Allah Ta'ala, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami dapati apa yang Allah janji pada kami, pada orang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi tanggungjawab kami berjanji akan membantu membela orang yang beriman pada kami. Dan hari ini kami telah beriman dan kami telah berjaya mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Fahal wajatum ma wa'ada rabbukum haqqan. Setelah kamu mati, adakah kamu dapati segala janji Allah tentang azab kubur itu benar? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Tuan bercakap dengan orang dah mati, apa guna lagi? Abu Jahal tak mampu mendengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang dalam kubur lebih mendengar nasihat daripada orang yang sedang hidup ini. Orang dah mati lebih faham. Sayyidina Ali bin Abi Talib ajak Sayyidina Kumail radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke kubur. Wahai Kumail, beritahu pada aku, andai orang dah mati ni, satu masa dulu orang yang mati ni adalah semuanya orang yang pernah hidup di dunia, pernah jadi orang kaya di dunia, pernah jadi orang hebat yang ada pangkat tinggi di dunia. Hari ini semua mereka telah menjadi ashabul kubur. Beritahu pada aku, andai kata mereka boleh hidup balik, mereka boleh bercakap dengan kita, apa yang mereka beritahu kepada kita? Maka kata Kumail, Allah Rasuluhu a'lam. Saya tak tahu, wahai Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali jawab, andai kata mereka boleh jawab kita punya pertanyaan, mereka akan beritahu, wahai sahabatku, khabar kami di sini, sesungguhnya kami sedang menghadapi alam yang sangat dahsyat, alam yang sangat menakutkan, alam yang sangat ngeri. Tuan-tuan yang mulia, dan diberitahu khabar kami, isteri-isteri kami yang kami tinggal telah pun berkahwin lain. Harta-harta kami telah menjadi harta pusaka dan dibagi-bagikan kepada ahli waris kami. Tak ada satu pun benda yang kami usahakan di dunia kami bawa balik ke alam akhirat. Namun andai kata kami boleh berkongsi dengan kamu, tidak ada bekalan yang paling baik untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah, melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Ali bagi tahu, sesungguhnya bagi orang yang telah mati, 2 rakaat sembahyang sunat nilainya lebih berharga daripada seluruh dunia dan sisi-sisinya. Hari ini kita tak faham lagi, tuan-tuan. Tak faham kenapa kena sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi kata rakaatain qabla al-fajr khairum mimma tala'at alaihi syams. 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh lebih bernilai daripada seluruh makhluk yang disentuh oleh cahaya matahari, iaitu dunia dan sisi-sisinya, tuan-tuan. Nilai satu subhanallah sekarang tak nampak lagi. Nilai satu ayat Quran tak nampak. Nilai anak belajar hafiz Quran tak nampak. Nilai keluar ke jalan Allah kita tak nampak. Yakinlah orang dalam kubur hari-hari merayu nak balik, ya Allah, Rabbirji'un, Rabbirji'un, Rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu. Ya Allah, kami nak balik, ya Allah, tolong kami nak balik, ya Allah. Tak dapat setahun, tolong ya Allah, kami nak balik ke dunia sebulan. Tak dapat sebulan, tolong seminggu ya Allah. Tak dapat seminggu 1 hari ya Allah. Tak dapat 1 hari 1 jam ya Allah. Tak dapat 1 jam, tolong ya Allah 1 minit ya Allah. Tak dapat 1 minit, tolonglah balikkan kami ke dunia 1 saat. Kami nak ucap subhanallah, lepas tu ambillah nyawa kami ya Allah. Bagi orang yang dah mati, tuan-tuan, mereka menyesal di atas setiap saat yang mereka lalui, tanpa mereka isi dengan zikrullah, tanpa mereka isi dengan dakwah, tanpa mereka isi dengan ta'lim wa ta'lum, tanpa diisi dengan ibadat, tanpa diisi dengan khidmat. Tetapi hari ini, tuan-tuan, bukan kata orang kafir, orang Islam sendiri lupa persiapan untuk balik ke alam akhirat. Yang lupa itu saya lah, tuan-tuan. Kita semua dalam ini masih lagi dianggap lupa. Sayyidina Ali bin Abi Talib kata, an-nas kulluhum niyam.
Manusia yang hidup di dunia semuanya sedang tidur nyenyak. Naik kereta seakan-akan kita tak mati. Naik helikopter, macam-macam kita ambil, macam-macam benda kita makan. Tak pernah risau tentang kematian. Sedangkan Nabi SAW, walaupun Nabi telah dakwah sempurna di siang hari, malam hari semayang sampai bengkak kaki, Nabi SAW selalu pergi ke kubur untuk ingatkan diri Nabi SAW, satu hari nanti kamu pun akan menjadi penghuni kubur satu hari nanti. Kamu juga akan menjadi salah seorang di antara penghuni alam barzakh. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW beritahu, wallahi, demi Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu benda yang kamu tak tahu, wahai umatku. Wa asma'u ma la tasma'un. Hari-hari aku dengar suara yang kamu tak pernah dengar. Nabi dengar raungan penghuni dalam kubur minta nak balik pada Allah Ta'ala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya Allah. Habis suara menangis, habis air mata keluar, minta nak balik pada Allah Ta'ala. Bising alam barzakh, semua orang minta nak balik. Jangan kata orang deraka, orang soleh pun minta nak balik ke dunia, tuan-tuan. Lau anna lana karratan, kalaulah kami dapat peluang sekali lagi. Tapi Allah kata tak boleh balik. Sebab aku tahu perangai manusia. Time tengah susah macam ni memanglah dia serik. Duduk atas kapal terbang, bila kapal terbang bergoyang, waktu itu insya-Allah bertaubat, turun ke dunia, tak nak tinggal sembahyang, nak bayar hutang sana sini, macam-macam otak kita berfikir. Naik kapal tergoyang-goyang, tuan-tuan, dengan ombak. Waktu itu kita hampir-hampir karam. Waktu itu macam-macam doa kita baca, dan kita berjanji pada Allah dengan macam-macam janji. Tapi bila kaki kita mendarat ke dunia, bila kaki kita selamat pijak dunia, tuan-tuan, kita akan sambung dosa maksiat kita sekali lagi. Kita hanya sengit sekejap je. Kita hanya acah-acah macam Ustaz kita sebut pagi tadi. Kita dengan Tuhan ni acah-acah je, tuan-tuan. Time kita susah sekejap, kita taat pada Allah, nanti kita senang balik, kita lupa balik pada Allah. Inilah perangai kita yang Allah marah ni, tuan-tuan. Kita tak ikhlas dalam mentaati Allah. Wa ara ma la tarun. Dan Nabi kata, aku nampak pemandangan yang kamu semua tak tengok. Kata Nabi, ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru afzau minhu. Aku tak pernah tengok demi Allah satu pemandangan melainkan kuburlah yang paling menakutkan. Kuburlah yang paling ngeri. Nabi kata, Masya Allah, tidak ada hari yang berlalu dalam hidup kamu, wahai umatku, melainkan kubur akan berbunyi, tuan-tuan. Kubur bersuara mengiklankan, ana baitud dud, aku rumah yang penuh dengan ulat, tuan-tuan. Penuh dengan serangga, dengan semut, dengan cacing, dengan ulat yang bersedia membaham tubuh badan kita yang kita sayang sangat ni, tuan-tuan. Muka kita, wajah kita ni 3 hari masuk dalam kubur. Kalau kita bukan orang yang baik, bukan orang soleh, perut kita membusung, tuan-tuan, pecah air, tuan-tuan. Waktu itu badan kita hancur, tuan-tuan. Badan kita hancur. Dan orang yang deraka pada Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala buat tak ada siapa pun rindu dan ingat lagi pada dia, tuan-tuan. Lepas habis ke bumi jenazah, ada setengah orang mak ayah dia mati, anak tak rasa sedih sikit pun. Orang yang deraka pada Allah, Allah tak campak sikit pun rasa sedih di hati orang keliling dia pada hari dia mati, tuan-tuan. Tetapi wallahi, orang yang dekat pada Allah, yang taat pada Allah, yang korban banyak pada Allah Ta'ala. Semalam kita jumpa tetamu kita, pelancong daripada Perancis. Dia kata, ayah saya seorang karkun dakwah, orang kuat di Perancis. Dia kata, saya tengok jemaah ni beremam bulu rambut saya. Dia kata, teringat zaman saya kecil dulu, saya selalu keluar dengan bapak saya. Berkat dia buat usaha dakwah sungguh-sungguh, Allah ambil nyawa dia dalam sujud, dalam masjid pada hari akhir bulan Ramadan, pada hari Jumaat. Tuan-tuan, kita boleh pilih nak mati macam mana. Pilihlah nak mati macam mana. Nak mati dengan husnul khatimah ke dengan su'ul khatimah. Amalan kita sebelum mati penentu dia. Kita cakap di mulut nak mati dengan baik, nak kubur kita jadi taman syurga, itu cakap kita. Tapi buat kita macam mana?
perbuatan kita, adakah kita ikhlas betul-betul membina taman syurga dalam kubur kita? Kalau dah bina cukup ke tuan-tuan? Saya kata perjalanan daripada alam kubur sampai ke pintu syurga hampir 100,000 tahun perjalanan akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 40,000 tahun dalam kubur. Hampir 100,000 tahun di padang mahsyar. Di titian Siratal Mustaqim berpuluh-puluh tahun perjalanan nak masuk syurga. 100 tahun daripada tebing neraka Jahannam, tuan-tuan. Allah bukan buat alam akhirat main-main. Sahabat Nabi tiap-tiap hari risaukan akhirat, bimbang tentang akhirat, takut pada akhirat. Hari yang Allah kata yaumun asir, hari yang payah. Yaumun yaj'alul wildana shima. Anak kecil pun sampai di kiamat, tuan-tuan, di alam akhirat tumbuh uban di kepala, tuan-tuan. Budak kecil pun tumbuh uban. Kenapa? Dahsyatnya alam akhirat. Kita bangun daripada kubur, tuan-tuan, Allah Ta'ala bangkitkan kita dalam keadaan kita bangun tidur pagi-pagi. Tiap-tiap hari kita berlakon bangun di padang mahsyar. Kita tak sedar. Kita tidur, kita berlakon mati. Itulah simbolik daripada kematian. Bangun daripada kubur, kita kesat-kesat mata kita menguap, tuan-tuan. Waktu itu Allah cerita dalam surah Yasin. Sebahagian manusia mengatakan, ya wailana, celaka sungguh, bengang sungguh aku. Man ba'athana min marqadina, siapa ganggu tidur kami ni? Waktu itu Allah hantar 70,000 malaikat di sekeliling kita. Malaikat tanya, tuan tahu tak ini hari apa ni? Alam apa ni? Kita ingat alam kubur dah selamat dah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tiap-tiap kali datang kubur dia akan menangis sampai basah janggut dia, tuan-tuan. Orang yang sangat takut pada alam akhirat. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali kita pergi ziarah, tuan-tuan, kuburan Baqi', kita pasti akan lama duduk di kubur Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tak tahu apa kebaikan Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, kalau kita pergi jalan mana-mana kubur, tak ada duduk 2-3 minit, askar Arab pasti akan halau kita. Tapi kenapa di kubur Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, askar tak pernah marah, tak pernah larang kita nak berdoa, kita nak buat apa pun dekat makam Sayyidina Uthman. Orang yang paling malu dengan Allah, insan yang Allah dan Rasul pun malu pada dia. Insan yang telah banyak baca Quran dalam hidup dia, dia mati pada hari dia sedang berpuasa, darah menyembah di atas Quran yang dia sedang baca. Tuan-tuan yang mulia, Allah muliakan Sayyidina Uthman. Tiap-tiap kali sebelum dia mati, dia ziarah kubur, tuan-tuan, dia akan menangis sampai basah janggut dia. Sahabat Nabi hairan dengar cerita neraka akhirat. Sayyidina Uthman tak menangis, tapi bila ziarah kubur Sayyidina Uthman menangis. Sayyidina Uthman jawab, innal qabra awwala manzilatin min manazil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah destinasi pertama, stesen pertama yang kita singgah dalam perjalanan kita menuju ke alam akhirat. Siapa yang selamat di alam kubur, siapa yang kuburnya Allah tukar jadi taman syurga, satu orang yang berjaya jawab soalan Munkar dan Nakir, datang satu suara daripada langit, Allah mengatakan, sadaqa abdi, hamba aku yang jawab ini. Percakapan dia dengan amalan dia di dunia sama, kata Allah Ta'ala. Sebagai balasan daripada kejujuran dia, kebenaran dia, keimanan dia, pengorbanan dia. Wahai malaikat-malaikatku, ifsahu lahu, luaskan kubur dia seluas saujana mata memandang. Afrishu lahu bi firashin minal jannah, hamparkan seluruh permaidani daripada permaidani syurga dalam kubur dia. Datangkan kursi sofa yang indah, yang empuk daripada syurga. Datangkan buah-buahan syurga. Dan malaikat akan beritahu, nam salihan, tuan tidur sekejap, berhad sekejap. Tuan dah banyak penat korban untuk agama di dunia. Sebab itu ulama kita beritahu, kita korban sungguh-sungguh di dunia supaya kita dapat sarapan pagi, berhad seketika dalam kubur. Dan kita akan singgah di padang mahsyar sekadar 2 rakaat sembahyang, dan kita akan masuk syurga buat selama-lamanya. Tuan-tuan yang mulia, hari ini kita tak faham kenapa Nabi risau sangat tentang kita semua, tuan-tuan. Nabi tak risau pun kita nak makan apa hari ini. Nabi tak risau pun dari akhir zaman ni kita pakai apa. Wallahi lal faqru akhsha alaikum, aku tak takut sikit pun umat aku hidup miskin.
Nabi risau tentang kita di alam akhirat. Dalam kubur kita bergelumang, kita bergurau senda dengan bidadari, ataupun kita berpeluk-pelukan dengan ular dan kalajengking. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah Ta'ala suruh hias surga kita menjadi taman surga kubur kita. Iftahu lahu baban min abwabil jannah. Bukakan sebuah pintu surga di tepi kubur kita. Rupanya kubur kita dengan surga kita bersebelahan je, tuan-tuan. Nampak segala persiapan yang Allah Ta'ala tunjuk. Selama ini Allah Ta'ala suruh kita beribadat kepada Allah. Allah suruh kita korban. Ulama suruh kita keluar. Buat dakwah sungguh-sungguh, bermati-matian. Karte-karte marnahe, marte-marte karnahe. Buat kerja bermati-matian, buat kerja sampai mati. Macam mana Rasulullah SAW, tuan-tuan? Pada hari Nabi wafat, tuan-tuan, Siti Fatimah menangis dengan teresak-esak. Wa karba abatah, alangkah sengsaranya bapakku, ayahandaku. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha bila tengok betapa susahnya Nabi menghadapi sakaratul maut, isteri Nabi tengok sakitnya Nabi menghadapi kematian, dia kata, aku tak pernah cemburu bila dengar ada orang kata dia mati sedap, dia mati seronok. Kekasih Allah yang paling Allah sayang pun menderita pada hari dia meninggal dunia, tuan-tuan. Sampai Fatimah tak sanggup tengok sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu, ala innalil mautila sakarat, ketahuilah bagi kematian ini ada kesakitan yang tak mampu nak cerita dengan siapa-siapa pun, sakitnya sakaratul maut. Nabi kata sakaratul maut seperti satu ekor kambing yang dicincang, satu orang manusia yang dicincang dengan 1000 bilah pedang, tuan-tuan. Itulah sakitnya kematian, tuan-tuan. Waktu itu badan kita dah lemah, kaku, tak mampu bergerak, tuan-tuan. Kalau orang tikam kita, kita mampu tepih dengan tangan, tuan-tuan, tutup. Tapi pada hari kita mati, kita tak mampu nak angkat tangan, nak gerakkan mata, nak gerakkan apa, kita terima, tuan-tuan. Tetapi waktu itu, tuan-tuan, Nabi mampu berbisik ke telinga Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala, lepas pada hari ini Abah tak akan sakit lagi, wahai anakku. Abah tak akan lapar lagi, Abah tak akan susah lagi selepas daripada hari ini. Nabi telah korban sungguh-sungguh untuk agama, sehingga Allah Ta'ala layan Nabi selepas Nabi wafat dengan layanan yang paling istimewa, tuan-tuan. Kita bersama, kalau kita ambil kerja Nabi, di dalam kubur bermulalah Allah Ta'ala punya layanan kepada kita. Layanan raja, layanan VVIP Allah bagi pada kita. Kita semua akan, ya Allah, terharu dengan layanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alangkah baiknya Tuhan kita. Inna Rabbana laghafurun syakur. Tuhan kita betul-betul maha pengampun. Tuhan kita maha bersyukur. Ini yang kita cerita nikmat Allah dekat dunia ni pun kita dah mengalir air mata dah. Tetapi tuan-tuan, bila kita tengok nikmat Allah dalam kubur, ya Allah, tak ada siapa boleh buat kebaikan macam ni pada kami. Tak pernah ada siapa layan macam ni pada kami. Engkau lah Tuhan yang maha baik. Kenapa dekat dunia kami lari pada Allah? Kenapa dekat dunia kami malu nak sebut nama Allah? Kenapa dekat dunia kami tak agungkan Allah? Kenapa dekat dunia kami malu nak sujud pada Allah Ta'ala? Kenapa kami berkira dengan Allah? Allah layan kami dengan layanan yang teristimewa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, setelah Allah Ta'ala bangunkan kita di padang mahsyar, Nabi SAW beritahu, kamu akan dibangkitkan, 70,000 malaikat akan menggerakkan kita untuk berangkat menuju ke tempat medan mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, ardul mahsyar, bumi mahsyar itu bayda afra, keputih-putihan, kemerah-merahan, kakhirsatin naqi, seperti mana kapas kita berpijak. Banyak ulama kata daripada tembaga, ada ulama kata daripada perak, tapi dalam hadis yang sahih diberitahu, bumi yang putih, laisa fiha alamun li ahadin, tidak ada signboard milik siapa-siapa. Hari ini dalam Pulau Perhentian ni, tuan-tuan, kita tengok banyak signboard. Ini Chele si Fulan bin si Fulan, ini tanah milik kerajaan, ini bangunan TMB contohnya, ini JT siapa punya. Tetapi di padang mahsyar, seluruh bumi itu milik Allah Ta'ala. Bumi yang putih bersih, tak pernah ada satu dosa pun dilakukan di atas bumi mahsyar. Tuan-tuan yang mulia, Allah nak beritahu,
Hari ini Malik Yaumiddin, raja yang berkuasa cuma aku pada hari ini. Tak ada lagi kerajaan-kerajaan yang lain. Tak ada lagi raja-raja yang lain. Khafidatur rafi'ah. Boleh jadi orang yang mulia di dunia disanjung-sanjung oleh manusia, tapi tiba di alam akhirat dia jadi orang paling hina dan paling miskin, tuan-tuan. Orang yang takabur di dunia, Allah akan jadikan dia di padang mahsyar kecil macam anak semut, orang tak nampak. Orang jalan, orang pijak dia, tuan-tuan. Macam mana hari ni kita pijak semut tak nampak? Orang yang takabur, sombong kepada Allah di dunia, sombong dengan manusia di dunia, Allah jadikan dia macam semut. Orang ramai pijak-pijak dia, tuan-tuan. Kita tak tahu nasib kita di alam akhirat. Tuan-tuan yang mulia, baru ni kami pergi umrah, tuan-tuan, di akhir Ramadan, punya ramai manusia. Kita nak cari kawan kita kalau tak ada handphone, tuan-tuan. Nak cari orang hilang. Satu jemaah kita hilang masa malam tu. Nak cari macam mana orang berjuta, 7 juta orang, katanya 11 juta orang ada kat situ, tuan-tuan. Satu jemaah hilang. Saya terbayang ini di dunia nak cari orang pun susah. Tetapi bayangkan di padang mahsyar, kita dibangkitkan dengan berbeza-beza kaum, berbeza-beza bangsa. Dibangkitkan dalam keadaan innakum satatuna rabbakum yaumal qiyamati hufatan. Nabi kata kamu dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan berkaki ayam, uratan, bertelanjangan, ghurlan ghaira makhtun, dalam keadaan kepala botak dan belum berkhatan. Macam hari kita lahir ke dunia sebagai seorang bayi, ada ulama kata kita datang kepada mahsyar sebagai seorang bayi, tapi 50,000 tahun duduk di sana sampai jadi tua. Tuan-tuan yang mulia, waktu itu Allah telah dekatkan matahari yang jaraknya 1,000,000 kilometer ni, Allah dekatkan 1 mile di atas kepala kita. Sekarang ni musim panas, kita tak mampu nak bertahan, tak ada aircon, tak ada atap, tak berbaju. Tuan-tuan mulia, tak ada payung. Di padang mahsyar tak ada teduhan, melainkan hanya satu saja bayangan aras Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bercita-cita nak kejar bayangan aras Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malaikat akan perintahkan kita berjalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan berjalan menuju ke padang mahsyar dengan 3 keadaan. Sinfan yamshi ala rukban, satu golongan akan naik kenderaan. Wa sinfan yamshi ala aqdamihim, satu golongan akan berjalan kaki. Wa sinfan yamshi ala wujuhim, satu golongan akan berjalan dengan wajah-wajah mereka. Orang kafir akan berjalan dengan muka. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, macam mana manusia boleh berjalan dengan muka? Kami tak pernah tengok orang berjalan lesek muka ke tanah, tuan-tuan. Nabi beritahu sesungguhnya Allah yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki di dunia, Allah sama mampu berkuasa untuk jadikan orang kafir boleh berjalan dengan muka mereka di hari kiamat nanti. Allah nak hinakan mereka. Pendosa-pendosa macam kita, kalau tak betul-betul amal soleh, kita kena jalan kaki, tuan-tuan. Jauh jarak perjalanannya. Ulama kata sebelum hisab dimulakan 50,000 tahun perjalanan itu, tuan-tuan. Belum hisab dimulakan. Allahu Akbar. Mampukah kita bertahan menunggu 50,000 tahun tempoh masanya, tuan-tuan? Dekat dunia ni nak tunggu, nak naik bot. Bot lambat datang pun kita dah letih, tuan-tuan. Pepatah Arab mengatakan, al-intizaru asyaddu minal maut. Menunggu itu lebih berat daripada mati lagi. Nak menunggu. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab itulah hari ni orang cerdik, dia bukan fikir nak naik kenderaan sedap di dunia ini, tetapi dia fikir kenderaan apa yang kita nak naik di padang mahsyar nanti. Musim korban dah dekat. Orang Melayu kalau nak korban, cari kambing paling kurus, lembu paling kurus, hak paling murah sekali, hak kuruh kering. Dan itulah nanti kenderaan kita di padang mahsyar. Ingatkan orang Malaysia ni masa di dunia semua naik Velfire comel-comel, tapi dekat akhirat naik Honda Cup, tuan-tuan. Orang Bangladesh, tuan-tuan, Masya Allah, dia pergi dekat tukang korban jual lembu, mana lembu yang paling mahal sekali.
Oh, ini harga 15,000 seekor. Saya nak yang ni. Terkejut. Orang Tokyo Lembu terkejut. Orang Bangladesh yang kita rasa dia tak ada duit, tapi dia mampu beli, Masya Allah, binatang korban yang akan menjadi tunggangan untuk mereka. Itu welfare dia orang nanti di alam akhirat. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ni kita kena ingat iman dan amal yang kita usahakan di dunia, yang kita sembang-sembang ni tuan-tuan, bermula dia punya fungsi iman dan amal soleh ini memberikan manfaat kepada kita daripada hari pertama kita masuk kubur dan kita bangun di padang mahsyar tuan-tuan. Waktu itulah kita akan berjalan dengan cahaya keimanan, nur iman. Hari ini kita cakap kebesaran Allah. Tadi Maulana Yusuf beritahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita cakap Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Kita nafikan makhluk. Cahaya dalam iman kita ni kita tak nampak. Nanti bila kita nak berjalan menuju ke alam akhirat, Allah SWT firman, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari kamu lihat laki-laki mukmin yang buat usaha atas iman di dunia ini, wal mu'minat, dan wanita mukminah, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya bergemerlapan di hadapan dan di kiri kanan mereka, cahaya yang begitu indah daripada nur iman. Sambil-sambil jalan mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tolong sempurnakan cahaya kami, jangan padam. Jangan padamkan cahaya kami, ya Allah, Engkau berkuasa ke atas segala sesuatu. Barulah kita rasa bertuah jadi orang beriman. Untung buat usaha atas iman. Hari ini lampu kita sangat terang untuk kita berjalan di tengah malam yang gelap gelita. Alam akhirat begitu gelap, kata ulama', sehingga kita nak tengok tapak tangan kita pun tak nampak. Begitu gelap. Bayangkan waktu itu orang yang berjalan dengan muka ni, dia akan mengelakkan batu dan busuk dengan muka dia tuan-tuan. Semua manusia bergerak dihalau oleh malaikat. Sampai tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhimpunlah sekalian makhluk, kulul khalaiq. Manusia, jin berkumpul. Binatang-binatang berkumpul di padang mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pun salah seorang waktu itu. Dalam perjalanan kita nampak kawan-kawan kita. Kalau dekat dunia, kita nampak member kita sebelah, kita angkat kening, tanya khabar. Tapi di padang mahsyar nanti, bila kita tengok, yubassarunahum, Allah kata mereka saling menengok antara satu sama lain. Saling nampak muka kawan kita ni, member apa aku dekat dunia ni. Tetapi tak tegur pun kawan. Tak ada masa nak tanya khabar. Yang masing-masing risau dengan iman masing-masing, risau dengan amal masing-masing. Sembahyang aku dah buat dekat dunia, tapi berapa ikhlas, berapa khusyuknya. Kita bukan tak puasa di dunia, kita buat, tapi Allah terima tak puasa kita. Semua dalam keadaan seram sejuk tuan-tuan nak menghadap Allah Ta'ala. Dalam keadaan pucat lesi nak menghadap Allah Ta'ala. Tak tahu keputusan pada hari ini ke syurga atau ke neraka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah beritahu yawaddul mujrimu, pada hari itu orang yang banyak buat dosa di dunia ni, dia berharap dalam hati dia, ya Allah, yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yaumi idzin bibanih. Andai kata hari ini aku boleh tebus azab neraka ni dengan anak-anak aku, ya Allah, tolonglah ambil semua anak aku 10 orang, lemparkan mereka ke dalam neraka, ya Allah. Wa sahibati wa akhi, ya Allah, tolong ambil isteri aku, ya Allah, lemparkan dia dalam neraka, ya Allah. Wa fasilati allati tu'wi, adik-beradik aku lempar dalam neraka, bahkan orang kampung aku semua lempar dalam neraka. Wa man fil ardi jami'an, kalau perlu lemparkan semua orang di keliling aku di atas bumi mahsyar ini, lemparkan semua orang ke dalam neraka. Thumma yujih, tetapi tolong selamatkan aku seorang. Itulah kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Andai di padang mahsyar nanti diiklankan semua orang masuk ke neraka, melainkan seorang saja akan masuk syurga. Aku berdoa dan berharap pada Allah, jadikanlah yang seorang itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Allah. Walaupun Umar tak layak masuk syurga, tapi tolonglah pilih aku yang seorang, ya Allah. Tetapi dikata andai diumumkan di hari kiamat nanti, semua manusia masuk ke syurga melainkan seorang masuk ke neraka, aku bimbang yang seorang itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala.
Ini kebimbangan Amirul Mukminin. Orang yang pada zaman dia 2/3 dunia jatuh di bawah tapak kaki umat Islam. Dia telah banyak jasa daripada Islam. Rom dan Parsi jatuh di bawah tapak kaki umat Islam pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman itu juga mereka telah rampas kunci Baitul Maqdis, tuan-tuan. Besar pengorbanan Umar radhiyallahu anhu. Nabi beritahu, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Kalau ada orang layak jadi nabi selepasku, dan saya orang itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi bila sebut alam akhirat, Sayyidina Umar pun kata dia tak selamat, tuan-tuan. Bahkan saya terbaca sepotong hadis, tuan-tuan, dalam sebuah kitab diberitahu jangan kata manusia biasa. Bahkan nanti para nabi yang telah korban banyak untuk agama, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa, Nabi Isa AS, seluruh nabi-nabi pun rasa mereka hari ini tak selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jangan ingat alam akhirat ni benda kecil. Alam akhirat wallahi benda yang sangat besar, benda yang sangat penting dalam hidup kita. Tapi hari ini dunia telah membutakan kita. Kita lupakan hari yang semua kita akan berada di hari tersebut. Setiap orang di kalangan kita bertelanjangan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sangat-sangat hina, dalam keadaan lapar, dalam keadaan miskin. Tuan-tuan yang mulia, pada hari itu Allah Ta'ala buat keputusan untuk mentajallikan zatnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan malaikat turun daripada langit dengan bersaf-saf membawa arasy Allah SWT turun ke bumi mahsyar. Dan setelah itu malaikat diperintahkan untuk mengaturkan kerusi-kerusi dan mimbar-mimbar untuk Allah tempatkan mereka-mereka yang terpilih untuk dapat peluang duduk di bawah naungan arasy ilahi, tuan-tuan. Maka di saat Allah Ta'ala bertajalli, waktu itulah seorang malaikat memerintahkan, "Wahai sekalian hamba-hamba Allah di padang mahsyar ini, turunlah kamu semua bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita yang maha agung, yang maha mulia." Waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, "Wa asyraqatil ardu binur rabbiha." Dengan bertajalli Allah Ta'ala, seluruh padang mahsyar menjadi terang benderang dengan nurullah, dengan cahaya Allah yang begitu indah dan bergemerlapan. Waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, "Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum." Seluruh wajah-wajah tersembam di hadapan Allah Ta'ala, bersujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sambil mengatakan, "Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik." Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, maafkan kami di dunia dulu. Kami tak sujud pada Engkau dengan erti kata yang sebenarnya ya Allah. Kami tak ikhlas dalam sujud. Kami tak khusyuk dalam sujud. Tak sempurna sujud kami ya Allah. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya Allah. Ya Allah, kami tak bersyukur di dunia dulu dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya ya Allah. Kami ingat Allah itu kecil. Kami ingat Allah itu lekeh. Kami ingat Allah itu hina. Minta maaf cakap, saya selalu beritahu, hari ini kita buat Allah macam pengemis, tuan-tuan. Allah kena minta masa daripada kita. Allah yang kena merayu minta kita sembah dia. Padahal Allah maha agung, Allah maha mulia. Allah sikit pun tak perlukan kita. Kita yang perlukan Allah. Tapi kenapa kita buat Allah macam pengemis, tuan-tuan? Sebab iman kita tak kenal Allah. Tapi bila tengok Allah menggigil nanti di hari kiamat, bersujud dalam keadaan terketa-keta, pucat, bersujud pada Allah Ta'ala. Malaikat pun cakap yang sama, manusia pun cakap yang sama, jin pun cakap yang sama, nabi-nabi pun cakap, kami masih lagi main-main dalam ibadat kepada Allah di dunia dulu. Tak sembah Allah betul-betul. Subhanaka ma'a'la sya'nuka ya Allah, maha tinggi kedudukanmu ya Allah. Tapi dalam pada itu Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, di saat semua manusia sedang bersujud pada Allah Ta'ala, waktu itu Allah Ta'ala haramkan satu golongan. Dia cuba nak sujud, tetapi Allah Ta'ala keraskan tulang belakang dia, kaku. Dia tak boleh nak turun. Waktu itu Allah beritahu, khasyi'atan absarum tarhaqum dhillah. Mata mereka tertunduk malu dan mereka diselubungi dengan rasa paling hina ya Allah. Dalam ramai-ramai manusia yang berada di padang mahsyar, kamilah manusia paling hina dan paling malang pada hari ini. Ketika mana seluruh hamba bersujud kepada-Mu ya Allah, apa dosa kami, apa salah kami menyebabkan Engkau mengharamkan kami, dahi kami tak boleh bersujud kepada-Mu ya Allah pada hari ini. Allah beritahu satu kesalahan kamu di dunia dulu.
wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Kami jemput kamu datang ke masjid sembahyang sembah kami, tapi kamu sombong. Kamu tak nak datang ke masjid, kamu tak nak sujud pada kami di dunia. Tak apa, hari ini kami malukan kamu di depan seluruh makhluk, di hadapan semua nabi-nabi. Ini golongan yang diharamkan oleh Allah untuk bersujud kepada Allah di padang mahsyar. Nak ke jadi golongan itu, tuan-tuan? Tuan-tuan nak ke? Tinggalkan solat, jangan sembahyang dengan berjemaah, maka di hari kiamat Allah malukan kita, Allah hinakan kita. Tak payah iklan lagi ahli neraka. Waktu itu pun orang ni dah tahu ke mana tempat kami akan pergi selepas daripada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Allah telah susunkan kursi-kursi dan meja, sofa-sofa yang indah, mimbar-mimbar daripada mutiara. Allah SWT perintahkan para malaikat, sekarang dengan segala hormatnya kami mempersilakan insan yang paling mulia, yang paling istimewa di sisi Allah Ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambillah tempat duduk yang pertama yang paling dekat dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba 'indaka yaumil qiyamah. Ya Allah, letakkan Nabi kami pada kedudukan paling dekat dengan arasy-Mu nanti di hari kiamat. Maka tuan-tuan mulia, selepas Nabi Muhammad SAW duduk dengan penuh kemuliaan, Allah jemput Nabi Allah Ibrahim AS, ambil tempat duduk bersebelahan dengan Nabi SAW di sebelah kanan, tuan-tuan. Maka kata Nabi SAW, aku jumpa Nabi Ibrahim, aku tengok dia memakai persalinan yang sangat istimewa. Ketika mana semua orang lain sedang bertelanjangan, Nabi Ibrahim AS diberikan persalinan yang sangat mewah oleh Allah Ta'ala, kerana dia adalah insan yang telah ditelanjangkan oleh Namrud di dunia ini. Ketika mana menjalankan dakwah, dia pernah dipermalukan, dicampak dalam api dalam keadaan telanjang. Di hari kiamat nanti, kata Nabi, Allah berikan dia orang yang pertama mendapat pakaian ketika mana semua insan lain sedang bertelanjangan. Tuan-tuan dan rahmati Allah, semua Nabi-Nabi Ulul Azmi dah ambil tempat. Jemput 124,000 Nabi dan Rasul ambil tempat. Setelah itu ambil para syuhada. Aina syuhada? Di manakah orang mati syahid? Ambil tempat duduk kamu di belakang para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Di manakah a'immah, para imam, para alim ulama? Ambil tempat duduk kamu para ulama di belakang para syuhada. Ainal muadzinun? Di manakah para muazzin yang melaungkan azan di dunia dahulu? Ambil tempat kamu di belakang para alim ulama ini. Dan setelah itu Allah jemput 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah fi zilhi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan akan dapat peluang duduk di bawah naungan arsy Allah Ta'ala pada hari di mana tidak ada bayangan teduhan melainkan bayangan arsy Allah Subhanahu wa taala. Imam yang adil dan satu orang pemuda yang membesar dalam keadaan taat kepada Allah. Ditahan nafsu dia untuk buat dosa dan maksiat. Ditahan nafsu dia ketika mana kawan-kawan lain sedang enjoy. Dia taat perintah Allah, maka pemuda seperti ini akan dipilih oleh Allah duduk di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, golongan yang mana laki-laki yang kata Nabi, qalbuhu mu'allakum bil masajid, hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Yang keempat, golongan yang bersedekah, tangan kanan tangan kiri tak tahu. Yang kelima, golongan lelaki yang mana mengingati Allah di malam hari sehingga mengalir air matanya kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, lelaki yang mana pernah digoda oleh wanita yang cantik lagi bangsuan ajak berzina, dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut pada Allah Ta'ala. Dan saya mengharapkan, ulama kata, daripada 7 hadis ini, hampir kesemuanya ada di dalam program yang kita buat pada hari ini, tuan-tuan. Masya Allah. Antara yang paling hebat sekali adalah lelaki yang rajulani tahabbani fillah, lelaki yang berkasih sayang di dunia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu kerana Allah dan mereka berpisah pun kerana Allah. Mereka adalah Allah Ta'ala akan panggil, ainal mutahabuna li jalali, di manakah insan-insan yang di dunia dahulu mereka berkenal-kenalan, berkasih sayang, ikram antara satu sama lain semata-mata kerana aku. Kemari kamu semua, pada hari ini aku letakkan kamu di bawah naungan arasku. Ambil tempat duduk kamu masing-masing. Di manakah penghafal Quran di dunia dahulu? Ambil tempat duduk kamu bersebelahan dengan malaikat kiramin bararah. Semua orang dah ambil tempat, tuan-tuan. Tetapi pendosa-pendosa, orang kafir yang mana di dunia dahulu mereka lupakan Allah, Allah Ta'ala pun lupakan mereka.
Bahkan sekumpulan manusia tuan-tuan, Allah bangkitkan mereka di padang mahsyar dalam keadaan buta. Allah beritahu, man a'rada an dzikri. Siapa yang di dunia ini hidup berpaling daripada peringatan yang aku bagi. Sekarang ni tuan-tuan, Allah jemput tuan-tuan keluar 3 hari ni. Peringatan yang paling besar pernah Allah bagi dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah dijemput oleh Allah dan mendengar berita agama macam mana tuan-tuan dengar sepanjang 3 hari ni. Ini peringatan daripada Allah. Tapi awas, bila balik nanti jangan terpesong, jangan menyeleweng, jangan lari daripada jalan Allah Ta'ala. Barang siapa yang berpaling daripada jalan peringatan aku, kata Allah, mafa'in dalahu ma'isyatan dhankan. Di dunia ini kami akan sempitkan hidup mereka. Wa nahsyurhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan buta matanya. Mereka akan tanya kepada Allah dalam keadaan menangis. Qala rabbi, wahai Tuanku, lima hasyar tadi a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kami buta pada hari ini? Di dunia dulu kami celik, mata kami terang, tak pakai spek mata pun. Allah beritahu, qala kadzalika atatka ayatuna. Kami datang macam-macam peringatan untuk kamu, nasihat macam-macam, tazkirah kamu dah dengar. Kamu dah dengar bayan, fanasita, tapi kamu buat lupa apa yang kami ingatkan pada kamu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Pada hari ini kami pun lupakan kamu. Kami tak ingatkan kamu, kami tak peduli kamu dah makan ke belum. Kamu letih ke, kamu penat ke, kamu nak duduk ke? Di padang mahsyar tak ada seorang pun dibenarkan duduk, apatah lagi nak baring tuan-tuan. Semua kena berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah tuan-tuan, sekumpulan manusia bagi cadangan. Kita nak tunggu Allah mulakan hisab. Kita dah tunggu ribuan tahun di sini. Jomlah kita menghadap Allah Ta'ala. Tetapi siapa nak pergi jumpa Allah? Siapa yang berani? Rasa-rasanya yang paling layak untuk jumpa dengan Allah adalah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Jom kita cari Nabi Allah Adam alaihissalam. Dia paling dekat dengan Allah. Allah sayang dia, Allah muliakan dia. Bila jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam kata, engkau orang jangan buat saya jadi serabut, jangan peningkan kepala saya. Hari ini saya pun mengatakan nafsi, nafsi. Saya cuma fikir saya seorang je nak selamat pada hari ini. Kau pergi ke tempat lain, saya tak mampu nak menghadap Allah. Lastulah aku tak layak pun berjumpa dengan Allah pada hari ini. Maka ulama kata manusia, Nabi SAW beritahu, daripada Nabi Adam umat ini berpindah ke Nabi Nuh AS. Wahai Nuh, tolonglah kami. Kami dengar dekat dunia Tuhan berdakwah 950 tahun. Tuhan buat banyak pengorbanan untuk agama. Pada pandangan kami, Tuhanlah orang paling dekat dengan Allah. Tuhanlah orang paling layak nak bercakap dengan Allah, nak beritahu Allah. Sepatah je perkataan, satu je mesej. Ya Allah, boleh tak nak mulakan hisab sekarang ni? Tak ada siapa berani nak perintah Allah, nak beritahu pada Allah, mulakanlah hisab. Kami semua hamba dah tak daya dah nak berdiri kat sini. Tuan-tuan, Nabi Nuh AS pun jawab, lastulah, minta maaf, saya pun tak layak jumpa dengan Allah. Pada hari ini saya tak berani menghadap Allah. Saya pernah melakukan kesalahan yang besar di dunia dahulu. Saya doa kepada Allah, umat saya juta-juta tenggelam dalam banjir. Habis itu kalau Tuhan tak layak, tolong beritahu kami. Tolonglah bagi cadangan siapa yang layak jumpa dengan Allah. Nabi Nuh kata paling layak pada pandangan saya Ibrahim AS. Nabi Ibrahim paling dekat dengan Allah. Allah puji Nabi Ibrahim dalam Quran banyak tempat. Bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pun kata, demi Allah, saya pun tak berani jumpa dengan Allah. Saya pun nafsi, tuan-tuan tolong jangan ganggu saya hari ini. Tuan-tuan pergi jauh daripada mata saya tak nak tengok muka tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari Nabi lain. Jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS kata, aku pun pernah lempang orang Kipti dekat dunia dulu, dia mati. Hari ini aku tak tahu kesalahan aku dimaafkan oleh Allah ataupun tidak. Tuan-tuan yang mulia, pergi cari Nabi Isa AS. Jumpa Nabi Isa AS pun kata, nafsi, nafsi. Aku pun tak berani menghadap Allah. Tuan-tuan tolong jangan ganggu saya. Saya cuma fikir diri saya seorang je pada hari ini. Maka kata waktu itu semua umat bertanya, wahai Isa, setelah engkau siapa lagi yang mampu untuk tolong kami pada hari ini? Tolong, kami dah tak daya, kami dah tak larat. Kami terlalu letih, terlalu lemas pada hari ini. Sebab apa? Tiap-tiap orang manusia akan duduk di padang mahsyar mengikut kadar dosa masing-masing, air peluhnya naik. Ikut kadar dosa masing-masing. Dah lemas duduk dalam peluh, rimas tuan-tuan. Ada orang peluh dia naik paras buku lali, ada orang peluhnya naik paras lutut, ada orang peluhnya naik paras pusat, ada orang peluhnya paras telinga, ada orang tenggelam dalam peluh tuan-tuan. Dan peluh itu lebih panas daripada minyak yang mendidih di dunia tuan-tuan. Siapa mampu nak duduk dalam keadaan itu 50,000 tahun tuan-tuan? Anak kita nak duduk dalam keadaan itu, isteri kita nak duduk dalam keadaan begitu, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita.
jiran kita, orang kampung kita. Sebab itulah inilah yang Nabi sedihkan. Inilah yang Nabi bimbangkan. Nabi tak nak umat dia susah walau sedikit pun di alam akhirat. Waktu itulah Nabi Isa AS bagi cadangan yang terakhir. Satu-satunya insan yang boleh tolong kita di padang mahsyar. Dan satu-satunya insan yang tak pernah mendoakan keburukan untuk umatnya di dunia. Nabi SAW beritahu, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Semua orang nabi-nabi di dunia, Allah pernah bekalkan mereka dengan doa yang paling mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin bid-du'a fid dunya. Semua nabi-nabi dah bersegera menggunakan doa itu di dunia. Ghaira annani, melainkan aku seorang saja, aku tak pernah doakan azab untuk umatku. Tetapi ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Aku simpan doa ini untuk aku tolong umat aku nanti di hari kiamat, ketika mana Allah murka dengan umat ini dengan kemurkaan yang sangat dahsyat. Tak ada manusia mampu mengangkat kepala di waktu itu. Tiba-tiba Nabi SAW bangun di tengah-tengah kita semua. Nabi mengatakan, ana laha, aku akan tolong kamu semua. Aku akan bercakap dengan Allah. Aku akan menghadap Allah. Aku akan bersujud pada Allah. Aku akan merayu kepada Allah. Nabi bangun berjalan sampai di makam Mahmud, tuan-tuan. Nabi tersungkur bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Nabi puji Allah. Nabi kata, wahai Allah, wahai umatku, Allah Ta'ala akan mengilhamkan aku di makam Mahmud itu dengan doa dan tasbih yang tak pernah aku puji Allah dengan doa ini sewaktu aku berada di dunia. Hanya doa itu khusus untuk aku puji Allah di makam yang terpuji itu. Nabi SAW menangis merayu kepada Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah, kasihanilah umat aku ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, segerakan hisab untuk umatku ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila Allah tengok kekasih dia menangis, tuan-tuan, maka di waktu itu ulama kata Allah suruh Nabi bangkit, tuan-tuan. Bangun wahai kekasihku. Dah banyak air mata kamu tertumpah di atas muka bumi, di atas tikar sejadah. Sewaktu kamu hidup di dunia dahulu, tiap-tiap malam kamu doakan untuk umatmu. Tiap-tiap malam kamu doakan keampunan untuk umatmu. Tiap-tiap malam kamu berdoa untuk umatmu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini kami tak benarkan lagi air mata yang mulia ini tertumpah. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu, sal tu'ta, minta apa saja permohonan yang kamu nak minta pada hari ini wahai kekasihku. Isfa' tu syafa', pilih siapa saja yang kamu nak syafaat di kalangan umat kamu, pasti aku tak akan terima syafaatmu. Nabi SAW beritahu, innallaha ta'ala khayyarani, Allah pernah bagi peluang kepada aku untuk memilih baina an yakuna nisfi ahli jannah min ummatik, kamu nak separuh ahli syurga umat kamu pun kami bagi, ataupun kamu nak pilih syafaat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku tolak tawaran yang pertama, aku ambil tawaran yang kedua, syafaati li ahlil kabair min ummati. Tuan-tuan pergi Madinah, hadis ini tertulis di dinding Raudah Al-Mubarakah, tuan-tuan. Syafaatku, kata Nabi, adalah untuk orang yang melakukan dosa-dosa besar di kalangan umat aku. Kalau kita hari ini selamat masuk syurga, bukan kerana kita orang baik, tuan-tuan. Bukan kerana kita buat dakwah hebat. Bukan kerana 4 bulan kita. Bukan kerana 40 hari kita. Bukan kerana 2 jam setengah kita. Bukan kerana tahajud kita. Kita dapat selamat di alam akhirat berkat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nas bi syafaati yaumil qiyamah. Tapi dalam ramai-ramai orang yang dapat syafaat, tuan-tuan yang mulia, Nabi akan pilih orang yang akan mula-mula dapat syafaat. Orang yang paling istimewa di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aktarhum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat kepada aku di dunia ini, merekalah orang yang paling awal akan dipilih oleh Nabi SAW untuk diperkenankan, untuk diselamatkan daripada azab dan kesengsaraan di padang mahsyar. Bahkan tuan-tuan yang mulia, hadis ini pun dah tersebar dalam TikTok, tak tahu siapa buat. Ketika mana sebelum Nabi wafat, Allah Ta'ala khabarkan berita gembira kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannata sab'una alfan min ummati, akan masuk syurga 70,000 orang di kalangan umat aku ke dalam syurga, min ghairi hisabin wala azabin, mereka tak akan dikenakan hisab dan tak akan kena azab. 70,000 orang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terpilih, dan sudah tentu kita semua tak layak masuk dalam 70 itu, tuan-tuan. Bilangan sahabat Nabi pun dah 124,000 dah, tuan-tuan, habis dah. Semua tiket 70,000 telah diambil oleh para sahabat. Tetapi tuan-tuan yang mulia,
Di hari kiamat Nabi beritahu dalam hadis yang lain, ma'a kulli alfin sab'una alfan. Daripada 70,000 itu, Allah Ta'ala akan ambil daripada setiap ribu itu 70,000. Berarti ulama bilang-bilang sekitar 49 bilion umat Rasulullah SAW ditambah lagi untuk dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk, tuan-tuan. Amin. Mudah-mudahan mak ayah kita pun termasuk, tuan-tuan. Mudah-mudahan adik-beradik kita semua masuk, tuan-tuan. Anak isteri kita, keturunan kita, cucu kita, jiran tetangga kita, orang kampung kita, semua umat Islam kalau boleh masuk. Tetapi tuan-tuan yang mulia, tak ada seorang pun tahu siapa di kalangan mereka yang bertuah itu. Bahkan Nabi SAW beritahu, ma'a thalathin min hathayatir rahman. Allah tambah lagi dengan 3 kali. Allah Ta'ala ambil, Allah lempar, Allah ambil, Allah lempar, Allah ambil, Allah lempar. Tak ada siapa yang tahu berapa banyak bilangan manusia yang terpilih oleh Allah di kalangan umat Muhammad SAW akan dapat masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Allah tambah lagi dengan 3 genggaman daripada genggaman Ar-Rahman. Itulah kita, tuan-tuan. Nasib baik kita ada Rasulullah SAW. Kalau kita lahir di kalangan umat Nabi Nuh AS, Nabi Nuh tak percaya dah kat kita, tuan-tuan, di hari kiamat. Kalau kita lahir sebagai umat Nabi Musa AS, Nabi Musa tak layan kita daripada masyar. Tapi kita bertuah ada Rasulullah SAW. Tapi dalam keadaan itu pun kita di akhir zaman dilupakan Nabi. Malu nak amalkan sunnah Nabi. Selalu lupakan sunnah Nabi SAW. Selalu lupakan Rasulullah SAW. Lupakan selawat. Hari Jumaat pun berat nak selawat pada baginda SAW. Sebagai tanda kita terima kasih pada Nabi, ayo kita azam nak buat kerja dakwah ni sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dakwah adalah warisan Nabi pada kita, peninggalan Nabi pada kita, tangisan Nabi pada kita. Dan tuan-tuan yang mulia, setelah Nabi angkat kepala, Allah beritahu, wahai Muhammad, sekarang aku akan mulakan hisab untuk umatmu, wahai Muhammad. Tetapi kata Nabi, hisab untuk umatku pula 500 tahun lamanya, Masya Allah. Di dunia kita seronok jadi orang kaya, rasa hina jadi orang miskin. Di padang mahsyar orang miskin pula bertuah, kerana Allah pilih orang miskin dihisab terlebih dahulu daripada orang kaya. Orang miskin akan masuk syurga 500 tahun lebih dahulu pada orang kaya. Orang miskin hisabnya cuma 40 tahun. Tetapi hisab untuk orang kaya 450 tahun lamanya. Tak tahu bila tiba giliran kita, tuan-tuan, nak dipanggil oleh malaikat. Kita bertuah lagi jadi umat yang paling awal dihisab oleh Allah Ta'ala. Kalau kita jadi umat Nabi lain, berapa juta tahun lagi kena menunggu, tuan-tuan. Tak tahulah macam mana nasibnya. Putus asa, kecewa, tapi tak boleh buat apa lagi lah. Di hari akhirat tak boleh balik, patah balik ke dunia. Semua orang menyesal bawa balik amal yang tak cukup kalam akhirat nanti. Tibalah giliran kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat kata, tuan, sekarang masa awak masuk ke kandang mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu hanya Allah yang tahu betapa berdebarnya kita, tuan-tuan. Hari ini kita tak nampak lagi neraka. Tetapi Allah beritahu, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kamu akan tengok dengan mata kepala kamu neraka jahim depan mata kamu. Neraka jahanam yang dalamnya 70 tahun perjalanan, tuan-tuan. Dalamnya neraka jahanam, tembalnya tembok neraka jahanam itu 40 tahun perjalanan. Inilah neraka Allah bubuh di padang mahsyar. Siapa yang gagal jawab soalan daripada Allah Ta'ala akan dihumbankan ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Allah nak tunjuk, aku bukan main-main dengan kamu di dunia dulu. Aku dah beritahu sungguh-sungguh, tapi kamu yang anggap ini main-main. Maka tuan-tuan yang mulalah Allah Ta'ala akan nak tanya soalan daripada kita. Tetapi hebatnya pada hari itu, Allah kunci mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Allah kunci mulut kita, tak boleh nak jawab. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan bercakap dengan Allah adalah tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita akan menjadi saksi terhadap semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan Nabi beritahu, anggota yang pertama mendapat kemuliaan di hari kiamat untuk jadi saksi adalah paha kita sebelah kiri. Dia akan bagi report pada Allah semua dosa yang kita buat dengan kemaluan kita.
dengan kaki kita, semua akan dicerita, tak disembunyikan walau satu pun dosa itu. Dan mahkamah itu dibuka kepada semua orang boleh tengok. Hatta Nabi-Nabi pun tengok dosa yang pernah kita buat. Di mana kita nak letak muka kita bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertunduk, tak sanggup nak tengok dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tuan-tuan. Kita hari ni rasa selamat buat dosa kat dalam hotel, buat dosa kat tempat-tempat yang gelap. Kita rasa tak ada siapa akan tahu dosa yang pernah kita buat. Allah kata kamu tak akan selamanya mampu nak lari daripada disaksikan dosa kamu oleh seluruh makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Hatta kulit-kulit kita ni akan bercakap dengan Allah nanti di hari kiamat. Kita tanya, wahai kulit, kenapa engkau cakap? Patut engkau defend aku, ni engkau pula khianat pada aku. Lu kulit beritahu, Allah Ta'ala yang bagi segala benda boleh bercakap. Allah bagi kami suara boleh bercakap. Kami akan report segala benda yang pernah kau lakukan kepada Allah Ta'ala. Mampu ke kita nak lari daripada kulit kita sendiri, tuan-tuan? Hari itu, tuan-tuan, hanya Allah saja yang mampu memasukkan kita ke dalam syurga dengan rahmatnya, tuan-tuan. Kalau ikut ibadat kita langsung, tak ada lah, tuan-tuan. Di hari kiamat nanti ada satu orang yang bawa amalan 500 tahun. Nak ditebus dengan syurga Allah Ta'ala. Allah kata, masuklah syurga dengan rahmatku. Dia kata, aku nak masuk syurga dengan amalku. Allah kata, masuk syurga dengan rahmatku. Tak, wahai Allah, aku nak masuk syurga dengan amalku. Allah kata, timbang nikmat mata yang pernah digunakan selama dia di dunia dengan ibadah 500 tahun. Sebelah biji mata pun tak mampu dibayar dengan ibadah 500 tahun. Mana kita nak bayar dengan ibadat kita pada hari ini. Sebab itulah, tuan-tuan rahmati Allah, sebelum kita menyesal, maka tuan-tuan, kita kena usaha sungguh-sungguh. Dakwah ni bukan benda main-main, agama bukan benda main-main. Ini benda yang sangat serius, tuan-tuan. Dan akhirnya setelah kita berjaya menjawab soalan daripada Allah, maka Allah SWT suruh kita timbang pula buku ini di mizan. Ulama kata bab hisab tu masih lagi berat. Dah berat dah. Nabi pun takut dengan hisab, sehingga Nabi baca doa minta perlindungan daripada hisab tiap-tiap malam dalam sembahyang. Allahumma hasibni hisaban yasira. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa hikmah Tuan baca doa ni banyak-banyak sangat dalam sembahyang? Adinda dengar tiap-tiap kali sembahyang mesti baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisab untukku nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad pun doa macam tu. Kata Nabi SAW, wahai Aish, kesayanganku, isteri kesayanganku, fa innahu man nuqishal hisab. Siapa yang Allah kata hari ni aku nak hisab orang ni, Allah tunjuk, maka kata Nabi, uzziba, pasti orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa saja yang dihisab oleh Allah tak selamat. Allah Ta'ala punya integrate, tuan-tuan, siasatan Allah, Allah Ta'ala akan buat. Memang kita tak boleh nak lepas, memang tak lepas. Tetapi ada juga sebahagian daripada manusia nanti di hari kiamat, Allah Ta'ala akan panggil mereka di belakang tabir. Itulah alim ulama' di kalangan umat ini, tuan-tuan. Sebab itu jangan pernah hina alim ulama'. Nanti di hari kiamat Allah jemput ulama'-ulama' di belakang tabir. Allah tunjukkan kesalahan mereka dalam buku. Ini dosa kamu, ya. Ada nak ingkarkan satu daripadanya? Tak ada. Wahai Allah, ini semua kesalahan kami, engkau lebih tahu kami daripada orang yang tahu diri kami. Allah kata, kami telah sembunyikan kesalahan kamu di dunia. Maka begitulah pada hari ini, kami sembunyikan kesalahan kamu, sehingga mereka keluar daripada tirai, tuan-tuan, masuk berjumpa dengan orang ramai. Orang ramai kata, bertuah sungguh Tok Guru kita, rupa-rupanya dia tak pernah melakukan satu dosa pun sewaktu dia berada di dunia. Padahal Tok Guru ni banyak buat dosa, Ustaz ni banyak buat dosa. Tetapi Allah yang sembunyikan aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah Ta'ala akan firman di hadapan seluruh makhluk, wahai alim ulama' di kalangan umatku, tahu tak kamu kenapa aku bagi ilmu aku kepada kamu? Kenapa aku bagi kesantunan aku kepada kamu? Inni lam aj'alu fikum ilmi wa hilmi. Aku tak bagi pada kamu ilmu daripada ilmu aku, hilm daripada hilm aku, illa li'an aghfira lakum, melainkan pada hari ini aku nak ampunkan seluruh dosa-dosa kalian. Aku tak peduli sikit pun kesalahan kalian berbanding dengan pengorbanan kalian untuk agama. Kami telah maafkan seluruh kesalahan kamu. Idhabu wa antumul tulaqa. Pergilah kamu semua dibebaskan. Tuan-tuan yang mulia, sebab itu kita kena hormati alim ulama'. Hormati imam-imam kita, bilal-bilal kita.
Ustaz-ustaz kita, muliakan mereka. Hari ini di akhir zaman banyak orang caci maki ustaz, caci maki alim ulama. Pandang aib guru-guru kita. Dan tuan-tuan rahmatil Allah, setelah Allah selesai hisap semua umat akhir zaman sekalian makhluk-makhluk tuan-tuan, Allah pisahkan antara orang beriman dengan orang yang durhaka pada Allah. Allah Ta'ala naikkan sebuah tembok dan Allah beritahu wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah hari ini antara orang yang durhaka dengan orang taat. Kadang-kadang suami taat, isteri derhaka. Allah Ta'ala pisahkan suami dengan isteri. Ayah taat Nabi Nuh AS, anak Nabi Nuh kufur pada Allah. Anak Nabi Nuh AS duduk di bahagian belah kiri, isteri Nabi Lut AS duduk belah kiri. Banyak Abu Talib dan juga makhluk banyak lagi orang yang lain yang tidak beriman mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Qarun, Namrud, semuanya duduk bersama satu tempat. Tetapi tuan-tuan, Nabi beritahu, siapa yang meninggalkan solat di dunia dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan Qarun, Namrud dan juga Qarun laknatullah alaih. Jadi tuan-tuan yang mulia, setelah mana Allah Ta'ala pisahkan orang yang taat, Allah layan mereka dengan layanan yang baik. Tiba-tiba tuan-tuan, waktu itulah Allah Ta'ala keluarkan 99 kepala leher yang besar daripada neraka Allah Ta'ala, dan ke semua benda ni tak tahulah makhluk apa tuan-tuan, ditanya pada Allah, min kam ya Allah, berapa nak ambil daripada ahli neraka ni, berapa nak tangkap. Allah sebut dalam Quran, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyum asyadu 'ala rahmani 'atiyah. Kami akan ketangkap mula-mula sekali orang paling sombong dan angkuh dengan kami di dunia, yang paling keras dia punya kekufuran dia, penentangan pada Nabi. Orang ni akan mula-mula kena tangkap. Allah kata ambil daripada 1000 orang, tangkap 999 orang. Sahabat Nabi dengar benda ni tuan-tuan, lembik badan sahabat Nabi. Ya Allah, ramainya ahli neraka kena tangkap. Daripada 1000 orang, 999 orang kena tangkap. Nabi bila tengok sahabat dia macam putus asa, Nabi kata 99 itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Lega sikit sahabat Nabi tuan-tuan. Kalau ambil manusia 999, daripada 1000 orang, hanya seorang saja masuk syurga tuan-tuan. Begitu beratnya sebenarnya alam akhirat. Itu orang yang masuk neraka tanpa sebarang apa-apa pertanyaan. Tetapi ada juga sebahagian orang masuk neraka ikut pintu tuan-tuan. Sampai di pintu neraka, malaikat penjaga neraka tanya, yang korang boleh sampai ke pintu ni, apa dosa korang buat? Tak ada Nabi ke beritahu tentang neraka dia? Dalam Al-Quran Allah beritahu, alaiha 19, penjaga pintu neraka ni 19,000 orang. Ketuanya Malik Zabaniyah, yang wajahnya tak pernah senyum dan sentiasa bengis tuan-tuan. Di tangan malaikat-malaikat ini ada rantai yang akan membelenggu. Tangan ahli neraka dilekatkan ke leher dia tuan-tuan, dan dibalut badan ahli neraka dengan rantai tadi, yang mana panjangnya satu mata rantai itu 70 zira'an, 70 hasta. Maka dimasukkan bahagian ujung daripada rantai itu ke dalam mulut ahli neraka dan keluar ikut punggung tuan-tuan. Dihimpunkan semua rantai-rantai tadi, maka dilemparkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Rantai jatuh sebelum tuannya masih lagi berada di atas tuan-tuan. Nak cakap apa lagi tuan-tuan? Neraka ni Allah Ta'ala buat tempat untuk Allah azab orang yang ingkar pada Allah. Degil sangat. Sebab itulah hari ni tolong jangan jadi orang degil. Serahlah diri pada Allah. Mengakulah diri kita hamba Allah Ta'ala. Kita bukan siapa-siapa pun. Dan kita tak akan mampu nak tanggung azab Allah Ta'ala. Ada orang kata, ustaz, kami hadap je nanti azab neraka. Tak ada siapa mampu bertahan tuan-tuan. Allah cerita dalam neraka, 3 golongan. 3 kali ahli neraka merayu nak keluar pada neraka. Yang pertama, mereka jumpa, wa qalu li khazanati jahannama ud'u rabbakum yakhaffif anna yawman minal adab. Wahai penjaga neraka jahanam, tolong doa pada Allah, merayu minta kami nak berehat satu hari, tolong bagi ringan sikit je azab neraka, kami dah tak mampu bertahan. Maka kata waktu itu malaikat beritahu, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, qalu bala, qalu fadu. Dia cakap, sebelum ni kat dunia kan Rasul dah beritahu semua dah benda. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala. Penjaga neraka tak tolong mereka. Kalau begitu, jumpakan kami dengan malaikat Malik.
kami nak bercakap dengan Malik Zabaniyah, maka berjumpa dengan Malik wanadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Kalau tak dapat kurang azab, kami nak minta matikan kami dalam neraka ni, tak hidup dah. Sebab duduk dalam neraka ni la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup tidak, mati pun tidak. Maka kata di malaikat Malik, qala innakum makithun, you people will be stay here forever and ever. Don't talk too much. Jangan cakap banyak, duduk diam-diam. Akhirnya mereka merayu pada malaikat Malik, kalau Tuhan tak nak tolong kami, izinkan kami menghadap Allah Ta'ala. Kami tahu Tuhan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tak akan siksa kami macam ni. Tuan-tuan, mereka naik panjat neraka. Tuan-tuan, ulama kata 6,000 tahun dia panjat tembok neraka Jahanam. Tetapi ahli syurga, tuan-tuan, Allah layan mereka. Orang yang banyak berpuasa di dunia, Allah bagi sarapan pagi seketika. Berjalan menuju ke Telaga Al-Kausar, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jemput kita semua umat akhir zaman dengan penuh keceriaan, senyuman. Nabi tengok kesan anggota wuduk kita bercahaya. Nabi sambut kita, Nabi bagi minum air Telaga Kausar. Dan waktu itulah satu demi satu umat ini diperintahkan oleh Allah melintas titik siratal mustaqim. Tuan-tuan yang mulia, nak lintas titik siratal mustaqim ni pun satu lagi debaran yang sangat dahsyat untuk orang beriman. Semua orang takut. Yang selamat sampai di sana, faminhum najid makhdush. Yang selamat sampai pun luka-luka badan mereka, tuan-tuan. Allah hantar kalalik pencangkuk untuk tarik orang yang lambat bergerak melintasi titik siratal mustaqim, ditarik oleh pencangkuk untuk jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hari ini kena jaga semayang. Semayang berjemaah 5 waktu ini menyebabkan Allah Taala akan mudahkan kita melintas titik siratal mustaqim. Setelah kita sampai di tebing sana, tuan-tuan, rasa dah selamat dah. Rupanya dalam perjalanan nak masuk syurga, Allah sediakan sebuah jambatan panjang yang bernama Qantarah, tuan-tuan. Allah akan tahan semua ahli syurga sebelum masuk neraka. Yang masih lagi ada tinggal dosa-dosa kecil yang pernah mereka buat, Allah Ta'ala akan squeeze, Allah Ta'ala akan blend mereka ni dalam Qantarah tadi, tuan-tuan. Akan perah mereka ni sampai dosa-dosa itu tanggal daripada anggota badan mereka. Ini benda yang paling berat sekali, tuan-tuan. Sebab itu dekat dunia nak buang dosa mudah, istighfar dan taubat. Tapi kalau balik tak sempat, kalau kena perah dulu dalam Qantarah itu, dan tak tahulah kesakitannya macam mana. Sakitnya hanya Allah dah tahu, dan Rasul tahu. Selepas itu barulah kita berjalan menuju ke Nahrul Hayat, sampai di sungai kehidupan sebelum masuk syurga. Allah telah perintahkan kita mandi. Dan setelah itu mulalah kerja baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan atur 120 barisan ahli syurga untuk masuk ke syurga. Dan Nabi beritahu, alhamdulillah, daripada 120 saf ahli syurga, Allah pilih 80 daripadanya adalah di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi bendera satu-satu. Bendera ulama di tangan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bendera Muazzin di tangan Bilal, bendera orang tua di tangan Nabi Isa alaihissalam, bendera orang mati syahid di tangan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Semua manusia akan masuk ke dalam syurga ikut amalan masing-masing di dunia, mengikut imam masing-masing. Dan Nabi SAW itu yadi wahul hadi yaumil qiyamah wala faqar, di tangan kananku ada bendera yang paling indah, yang paling mulia, panji-panji kepuji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik kenderaan mendekati pintu syurga. Nabi ketuk pintu syurga. Nabi kata 8 pintu syurga, satu Allah buka di dunia itu pintu taubat. Allah tak pernah tutup pintu taubat melainkan sebelum kiamat. Tetapi bila sampai di syurga, tuan-tuan, Allah turun Nabi ketuk pintu syurga. Pintu syurga ni seluas 2 bulan perjalanan. Besarnya pintu syurga. Tetapi Nabi kata, pada hari umat ini kembali masuk ke syurga Allah, kita melangkah masuk ke syurga, tuan-tuan. Mudah-mudahan kaki yang banyak melangkah masuk ke masjid, kaki yang banyak melangkah ke jalan Allah, kaki inilah yang akan melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, pada hari umat nak kembali ke syurga, pintu sebesar itu pun jam. Kenapa begitu ramai sekali umat Nabi yang balik kampung nak masuk ke syurga Allah? Di kiri kanan jalan malaikat beratur untuk ucapkan tahniah, salam, welcome pada kita, tuan-tuan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan memberi salam. Salamun alaikum, thibtum, sejahtera buat kalian. Kalian dah buat yang terbaik di dunia dahulu. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam syurga wa salamun alaikum. Ya Allah. Ahli syurga masuk ke syurga, tuan-tuan, dalam keadaan mengalih air mata.
Ya Allah, kita nak cakap apa lagi ya Allah? Baik sungguh Allah Ta'ala, Allah layan kita. Kita tak layak pun masuk syurga, Allah bagi kita. Allah kata, bima kuntum ta'malun, ini semua balasan daripada amal yang kamu buat. Sedangkan dekat dunia kita buat ibadat pun Allah tolong kita, Allah yang bagi kekuatan kepada kita. Bukan kita buat, kita tak ada daya upaya pun. Kita masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Tapi bila kita masuk syurga, Allah puji kita, kamu dah buat yang terbaik, masuklah syurga buat selama-lamanya. Ahli syurga menangis bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan apa yang Allah janji pada kami. Wa awrathanal ardh. Allah telah wariskan kami bumi syurga. Natabawwa'u minal haitsu nasya'. Hari ini kami boleh berjalan meronda dalam syurga selama-lamanya ikut kami nak. Tadi pergi snorkeling, kena balik sebelum maghrib tuan-tuan. Sebab apa? Nak sembahyang maghrib dan nak buat gas lagi dah dengan bayar. Tapi nanti dalam surga, pergilah berjalan lama mana pun kamu nak berjalan. Pergilah berenang lama mana pun nak berenang. Nak dive dalam laut syurga, nak menyelam, pergilah menyelam. Nak pergi naik kuda sejauh mana kamu nak naik, naiklah tuan-tuan. Makanlah apa sejuga makanan yang kamu nak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Dalam syurga apa yang syahwat kamu nak semuanya akan ditunaikan oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un, orderlah apa saja yang kamu nak, Allah telah akan sediakan untuk kamu. Dan Nabi SAW ditanya oleh orang Yahudi, hidangan apakah ya Rasulullah yang pertama Allah sediakan untuk ahli syurga bila dia masuk syurga? Nabi menjawab, kabidin nur, tuhfatul jannati kabidin nur. Hidangan paling istimewa untuk ahli syurga adalah hati ikan paus daripada ikan paus syurga. Allah Ta'ala suruh malaikat sediakan hidangan yang paling lazat. Allah bagi ahli syurga makan hati ikan paus. Malam ni kita makan kambing insya-Allah 6 ekor. Tetapi nanti kita masuk syurga, Allah berikan kepada kita daging bakar daripada lembu syurga, tuan-tuan. Allah bagi dekat kita makan. Dan di samping itu ada ulama cerita Allah hidangkan 60,000 jenis menu makanan untuk kita makan. Dan semuanya dihidangkan bi'aqwamin wa abariqa wa kasimin ma'in. Ceritnya, cawannya, gelasnya, sudunya, garpunya, mejanya, semuanya daripada emas, tuan-tuan. Allah kata sekarang ni, makanlah sepuas-puasnya wahai hamba-Ku. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hani'an, congratulations for you people, for all of you. Tahniah buat kalian semua. Kenapa? Kamu dah buat yang terbaik di dunia dahulu. 60 tahun hidup dalam keadaan taat pada Aku. Ya ma'aslaf tu fil ayyamil khaliyah. Kamu banyak lapar dekat dunia, kamu banyak susah dekat dunia dulu. Hari ini makanlah sepuas-puasnya. Tuan-tuan yang boleh selepas kita makan, Allah hantar malaikat jemput kita masuk ke syurga kita, tuan-tuan. Masuk dalam pintu syurga kita, tuan-tuan. Alangkah keberajaan yang kita tengok. Begini kata dan Allah pada kami, ini syurga yang seluas 10 kali ganda dunia untuk tiap-tiap orang ahli syurga. Yang mana Nabi kata tanah syurga itu seluas tapak kaki, tempat pijak kaki kita pun khairum minad dunia wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya, tuan-tuan. Allah bagi kebun yang cantik untuk kita dalam syurga nanti. Kebun buah-buahan yang begitu banyak, yang masak ranu. Di celah-celahnya ada sungai susu, sungai madu, sungai air arak, sungai air biasa. Rumah kita, kata Nabi, Allah buat seketul batu daripada emas, seketul batu daripada perak, seketul batu daripada zabarajat, seketul batu daripada permata delima yang berwarna merah. Milad wa almis, simingnya adalah kasturi. Dan syurga ini transparent, boleh tengok luar daripada dalam. Orang luar boleh tengok dalam. Dalam bilik itulah Allah sediakan ghurafan, kamar-kamar yang begitu banyak, tuan-tuan. Allah sediakan dalam setiap bilik itu ada katil, dan di atas katil itu adanya bidadari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Taala nak bagi dekat kita dalam syurga. Tapi hari ini Allah Taala minta kita buat sikit je. Bukan banyak, sembahyang 5 waktu tak berat pun. Korban untuk agama setakat ulama minta 3 hari sebulan, tak berat pun, tuan-tuan. Kalaulah kita tahu begini layanan Allah kepada kita dalam syurga nanti, wallahi kita sanggup korbankan seluruh nyawa kita untuk agama Allah. Tuan-tuan yang mulia, Allah sediakan masuk dalam syurga, rupanya ada pelamin yang sangat besar Allah sedang sediakan untuk perkahwinan kita semua sekali lagi dalam syurga Allah Ta'ala. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kami akan kawinkan mereka semua dengan bidadari-bidadari, insya-Allah.
bidadari duduk di sebelah kiri dan kanan kita, dipakaikan baju daripada sutera tuan-tuan di badan kita, di tangan kanan kita dikalungkan gelang daripada ju'aluna fiha min asabir min dhahabin wa lu'lu'a, gelang emas, gelang perak, gelang mutiara tuan-tuan. Walibasu fiha harir, pakai mereka daripada sutera. Tempat duduk mereka adalah kerusi sofa yang ditenun dengan benang-benang emas tuan-tuan. Maudunah yang ditenun dengan benang-benang emas. Di hadapan kita penuh dengan buah-buahan. Wala min tayri mimma yashtahun, daging burung yang kamu sangat suka. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang terpilih. Di saat itulah tuan-tuan dan puan Allah, seorang malaikat mengumumkan, "Khuludun ya ma'syar ahli jannah istami'u." Wahai ahli syurga, dengar sini baik-baik. Innalakum an tahyu fala tamutu abadan. Kamu akan hidup di sini selama-lamanya, kamu tak akan pernah mati lagi. Wa innalakum an tashubbu, kamu akan muda selama-lamanya. Fala tahramu abadan, tak akan tua lagi dah, tak beruban lagi dah. Wa innalakum an tan'amu, kamu akan mengecap nikmat, rasa macam-macam, cuba macam-macam, try macam-macam. Fala tahasbu abadan, tak ada siapa pun nak larang. Maka tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala kawinkan kita dengan bidadari, menikmati segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Inna ashabal jannatil yawma fi syughul, ahli syurga dalam sebuah kesibukan. Mereka sibuk bersama dengan bidadari sampai ribuan tahun lamanya tuan-tuan. Allah layan ahli syurga. Sekali-sekali rasa nak pergi shopping, Allah Ta'ala bagi kita hari Jumaat pergi shopping mall. Bukan beli barang, kita tukar wajah kita tuan-tuan dengan wajah yang kita paling berkenan sekali. Dalam surga esok balik jumpa dengan isteri kita, wallahi wajah Allah 70 kali ganda lebih lawa daripada seluruh berjumpa sebelum pergi kedai tadi. Jadi kita balik, Allah juga cantikkan wajah isteri kita 70 kali ganda lebih cantik daripada sebelum kita tinggalkan. Ini baru sikit nikmat syurga Allah sediakan, bergantung pada amal kita. Tapi nanti orang masuk syurga pun menyesal tuan-tuan, kenapa kelalah tahun ini banyak lagi aku korban. Jadi sebelum kita menyesal tuan-tuan, insya-Allah ta'ala sama-sama kita azab. Insya-Allah umur kita pun dah tak lama dah. Kalau masuk umur 40 ke atas ni tuan-tuan, kita dalam mood sedang, berhati-hati dan juga menunggu bila-bila saja malaikat maut akan jemput kita, panggil untuk kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kerana itu kita buat program rehlah ni tuan-tuan. Sebenarnya bukan untuk tuan-tuan, saya sebenarnya buat untuk diri saya tuan-tuan. Saya buat program ini bila saya cakap kita buat kiamat. Tiap-tiap kali saya cerita buat kiamat, datang perasaan takut di hati saya tuan-tuan pada Allah Ta'ala. Saya bukan nak takutkan tuan-tuan, saya nak takutkan hati saya. Dengan kita yakin pada hari kiamat, insya-Allah kita akan tahan diri kita daripada buat maksiat tuan-tuan. Kalau kita tak takut, kita akan buat apa saja dosa tuan-tuan. Sebab itulah hari ini mudah-mudahan Allah terima rehlah kita 3 hari tuan-tuan. Allah terima pengorbanan tuan-tuan, sikit sebanyak susah payah dengan masalah-masalah yang datang. Itu ujian daripada Allah, memang nak bagi kita ni pahala lebih. Allah telah uji kita. Tetapi hakikat sebenarnya kita menikmati momen ini tuan-tuan, detik-detik ini, insya-Allah nanti bila kita masuk syurga, tuan-tuan akan rindu nak berehlah macam sini lagi tuan-tuan. Kita akan rindu lagi dengan amal-amal yang pernah kita buat di dunia. Kita akan dalam syurga mengalir air mata, rindu nak berjemaah sembahyang, rindu nak puasa, rindu nak sembahyang tahajud, rindu nak buat dakwah. Tetapi malaikat kata di sini bukan lagi tempat untuk beribadat, masih ibadat cuma di dunia dakwah. Di sini bukan lagi tempat korban di dunia. Untuk itu insya-Allah Ta'ala tuan-tuan, untuk kita tambah lagi keyakinan dan keimanan kita, insya-Allah sama-sama kita azab untuk keluar 4 bulan jalan Allah Ta'ala, insya-Allah.